Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Rozilah binti Mat Daud bersama dengan ahli kumpulan saya yang lain iaitu Siti Aisyah binti Awan, Siti Nur Nabilah binti Mu'tah, Siti Fadiana binti Muhammad Kamal dan Nur Syahidah binti Abdullah dari kumpulan 1 Khidmat Masyarakat akan membentangkan mengenai tajuk luka dan pendarahan. Okey, apa itu luka? Luka dapat didefinisikan sebagai satu kecederaan kepada tisu-tisu badan yang mengakibatkan pengaliran darah berlaku. Luka juga berlaku apabila kulit atau permukaan badan pecah atau rosak. Luka ini boleh berlaku di bahagian luar atau dalam badan, sama ada disebabkan oleh alatan ataupun objek yang tajam ataupun tumpul. Luka ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu luka tertutup dan luka terbuka. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi pendarahan. Pendarahan berlaku apabila sistem edaran darah tercedera. Pendarahan boleh berlaku melalui 3 jenis, iaitu pendarahan arteri, pendarahan vena dan pendarahan kapilari. Baiklah, saya akan meneruskan lagi dalam bahagian luka. Luka terbahagi kepada dua, iaitu luka terbuka dan luka tertutup. Mulanya saya akan menceritakan apa itu luka terbuka dan luka tertutup. Luka terbuka. Luka terbuka ialah kecederaan kepada tisu kulit di mana kesinambungan kulit terganggu. Luka dapat dilihat dari luar dan terdapat pendarahan yang keluar ke kulit. Seperti dapat lihat dalam gambar tersebut bahawa kita dapat lihat dengan mata kita berlaku luka. Ini dikenali sebagai luka terbuka. Seterusnya luka tertutup. Luka tertutup ialah kecederaan kepada tisu di bawah kulit di mana kesinambungan kulit tidak terganggu dan luka tidak dapat dilihat dari luaran. Darah juga tidak keluar ke permukaan kulit. Kita dapat lihat daripada gambar juga. Kita tak nampak pun kecederaan tu, kita hanya boleh nampak kesan ada sedikit lebam-lebam begitu. Seperti dapat dilihat, terdapat beberapa jenis luka terbuka. Luka yang pertama ialah luka terhiris. Luka ini berlaku disebabkan oleh alat tajam seperti pisau atau kaca. Luka ini senang ditaup kembali atau senang dirawat. Walau bagaimanapun oleh sebab saluran darah di tepi telah terluka dan terpotong, mungkin berlaku pendarahan yang banyak. Luka yang kedua ialah luka tikaman. Luka tikaman mempunyai liang yang kecil tetapi dalam, seperti terkena baku, tercucuk jarum atau terkena tikaman. Oleh kerana lukanya dalam, kekotoran berlaku dan kuman juga mudah meresap jatuh ke dalam badan dan ini akan menyumbang kepada risiko jangkitan adalah tinggi. Jenis luka yang seterusnya ialah luka terkoyak. Tisu yang terkoyak seperti terkena dawai besi atau alat jentera akan mengakibatkan berlakunya kerosakan tisu yang teruk. Walau bagaimanapun darah yang keluar mungkin berkurangan daripada luka terhiris. Berbanding luka terhiris. Yang seterusnya ialah luka tembakan. Luka akibat daripada terkena peluru tembakan senjata ialah kecil di tempat tembusan, tetapi lukanya meluas di ruang luar, iaitu di permukaan kulit. Peluru yang tidak dikeluarkan daripada badan boleh mengakibatkan kecederaan dalaman yang lebih teruk. Jenis luka terbuka yang kelima ialah luka amputasi, iaitu anggota badan terpisah atau separuh terpisah dari badan. Dapat dilihat daripada dalam gambar tersebut ialah amputasi pada bahagian jari.
Baiklah, saya akan menerangkan mengenai jenis luka. Yang kedua itu luka tertutup. Terdapat dua jenis luka tertutup, iaitu pertama lebam dan yang kedua ialah hematoma. Yang pertama itu lebam. Lebam berlaku akibat daripada terkena pukulan yang kuat. Berlaku pendarahan di bawah kulit seperti dapat dilihat dalam gambar. Luka tertutup yang kedua ialah hematoma. Apa itu hematoma? Hematoma ialah darah beku dalam badan. Baiklah, setelah kita mengetahui maksud dan jenis-jenis luka terbuka dan tertutup, seterusnya saya akan menjelaskan mengenai perbezaan luka terbuka dan luka tertutup. Luka terbuka. Luka terbuka, kita dapat lihat darah mengalir keluar dari badan. Dan jika tidak dirawat dalam tempoh masa yang sepatutnya, kuman akan masuk melalui luka tersebut. Seterusnya, apa itu perbezaan luka tertutup pula? Luka tertutup, darah hilang dari peredaran darah, tetapi masih berada dalam badan kita. Saya Siti Nur Nabilah binti Mukhtar. Saya akan meneruskan perbincangan ini mengenai topik jenis saluran darah. Seperti yang kita tahu, jenis saluran darah ini terbahagi kepada 3, iaitu arteri, vena atau saluran pembuluh dan kapilari. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu arteri. Arteri ini biasanya membawa darah yang mengandungi oksigen. Sekiranya terpotong, darah akan memancut keluar dan darah tersebut adalah berwarna merah terang. Yang kedua pula ialah vena atau saluran pembuluh. Vena atau saluran pembuluh ini biasanya membawa darah yang tidak mengandungi oksigen. Sekiranya terpotong, darah akan mengalir keluar dan darah tersebut adalah berwarna merah tua. Dan yang ketiga pula ialah kapilari. Sekiranya kapilari ini terpotong, darah akan menitis keluar. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada topik pengurusan. Seperti yang kita tahu juga, pengurusan ini terbahagi kepada 4, iaitu kawal pendarahan. Yang kedua, tutup luka dengan pembebat untuk menghalang infeksi atau jangkitan. Yang ketiga, rawat renjatan. Dan yang terakhir, awasi kebersihan. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai topik mengawal pendarahan. Mengawal pendarahan ini terbahagi kepada 2, iaitu tekanan langsung dan juga meninggikan. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama, iaitu tekanan langsung. Yang pertama, kita perlu tekan terus atas luka. Kemudian, kita perlu gunakan tangan atau jari dengan pembebat yang bersih. Kemudian, kita perlu menekan sekurang-kurangnya 10 minit. Kita beralih kepada topik meninggikan. Kita perlu baringkan mangsa terlebih dahulu. Kemudian, kita tinggikan anggota mangsa atas paras jantung. Seterusnya, saya akan meneruskan kepada pendarahan luar yang parah. Pendarahan luar yang parah boleh dirawat dengan 3 cara, iaitu D-direct, iaitu tekanan langsung, I indirect, tekanan tak langsung, dan E elevate, bermaksud tinggikan. Cara merawat pendarahan luar yang parah. Sekiranya terdapat pendarahan yang parah, jangan buang masa, atasi pendarahan dengan cepat sebelum mangsa kehabisan darah. Pertama, jangan buang masa untuk mencari penutup luka. Kedua, tekan luka secara langsung dengan menggunakan jari atau telapak tangan. Sebaiknya menggunakan sarung tangan atau bahan lain sebagai pelapik. Sekiranya pendarahan tidak berhenti, angkat anggota badan yang cedera hanya dalam pergerakan sehingga di atas paras jantung untuk mengurangkan kejadian kekurangan darah.
Okey, selanjutnya sekiranya pendarahan berterusan, tekan pada titik tekanan yang merupakan arteri di atas kawasan pendarahan, iaitu terdapat beberapa titik tekanan. Pertama, arteri brachial, iaitu arteri di lengan atas. Kedua, arteri radial, iaitu arteri di pergelangan tangan. Dan arteri femoral, iaitu arteri di pangkal peha. Terus dan tekan dengan cukup kuat. Seterusnya, pakai pembalut untuk menekan luka. Selanjutnya, jangan pindahkan mangsa sekiranya tidak mempunyai pengetahuan berkenaan untuk menggerakkan mangsa. Dan buang objek di sekitar mangsa, terutama objek yang berbahaya. Terakhir, telefon ambulans dengan segera untuk mendapatkan bantuan profesional dengan kadar yang segera. Seterusnya, kita beralih kepada pendarahan dalaman. Pendarahan dalaman berbeza dengan luka fizikal yang boleh dilihat dengan mata kasar. Pendarahan dalaman sukar untuk dikesan, terutamanya jika pendarahan tersebut berlaku pada skala yang kecil sahaja. Pendarahan dalaman kebiasaannya lebih serius kerana tanpa pemeriksaan yang teliti, tahap kesihatan pesakit boleh merosot dan risiko kematian boleh meningkat secara mendadak. Pendarahan dalaman juga tidak mempunyai sebarang lokasi yang spesifik kerana ia mungkin boleh berlaku di kepala, dada, abdomen, otot dan sendi. Lokasi pendarahan bergantung kepada jenis kecederaan yang dialami oleh pesakit. Antara contoh pendarahan dalaman yang mungkin berlaku adalah pendarahan di dalam kepala, pendarahan dalam dada atau abdomen, pendarahan dalam otot atau sendi, hamil luar rahim, trauma seperti berlakunya kemalangan seperti kemalangan jalan raya. Dan yang terakhir adalah aneurism. Sekiranya berlaku pendarahan dalaman, terdapat ancaman khusus iaitu pendarahan dalaman tidak dapat diiktiraf dengan segera oleh bukan profesional. Memandangkan pesakit tidak merasa sakit, seseorang harus bergantung kepada tanda-tanda yang terdapat pada pesakit tersebut. Iaitu pertama, terdapat tanda-tanda bengkak pada kulit. Kedua, kulit mangsa kebiasaannya pucat dan berpeluh sejuk. Ketiga, bibir dan kuku mangsa kelihatan kebiruan. Seterusnya, denyutan nadi mangsa cepat tetapi lemah. Kemudian, darah mungkin terkeluar daripada rongga yang terbuka, contohnya seperti hidung atau telinga. Seterusnya, mangsa mungkin muntah darah atau najis mangsa bercampur darah. Dan yang terakhir, kemungkinan terdapat tanda-tanda renjatan. Seterusnya, cara untuk merawat luka pendarahan dalaman adalah hubungi ambulans dengan segera untuk mendapatkan rawatan profesional. Hal ini demikian kerana luka pendarahan dalaman tidak dapat dikenal pasti oleh bukan profesional dan perlu mendapatkan rawatan profesional dengan kadar yang segera. Sekiranya tidak mendapatkan rawatan profesional dengan segera, kemungkinan risiko kematian boleh berlaku. Seterusnya, jangan memberikan sebarang minuman atau makanan walaupun mangsa mengadu lapar atau dahaga. Dan yang terakhir, jangan memberi sebarang ubatan seperti ubat penahan sakit. Rawatan untuk gigitan ular. Rawatan awal yang pertama, bertenang atau tenangkan mangsa. Kedua, pastikan paras jantung di atas luka. Ketiga, hadkan pergerakan bahagian atau anggota yang dibatu ular bagi mengelak bisa merebak ke dalam tisu atau ke seluruh badan.
Keempat, minta bantuan atau hubungi anggota perubatan di klinik atau hospital berdekatan. Jika berlaku pendarahan, berikan tekanan ke atas luka menggunakan kain bersih. Balut anggota tersebut dari atas ke bawah. Sekiranya mangsa perlu dipindahkan, gunakan papan atau papah mangsa. Sekiranya bantuan sampai lambat, bawa mangsa ke pusat rawatan berdekatan. Kalau boleh, kenal pasti jenis ular yang mematuk mangsa. Cara merawat hidung yang berdarah. Pertama, elakkan pesakit merasa panik. Tenangkan dan dudukkan mereka dalam posisi tegak. Kemudian tundukkan kepala pesakit ke hadapan dan picit batang hidungnya. Lakukan selama 10 minit. Jika pendarahan belum berhenti selepas 10 minit, ulang semula langkah tadi. Jika pendarahan masih tidak berhenti selepas 30 minit, segera dapatkan rawatan di klinik atau hospital berdekatan. Selepas pendarahan berhenti, anda boleh tuang hidung dengan ais. Elakkan dari menuang terlalu lama. Jangan lakukan perkara berikut jika hidung berdarah. Pertama, berbaring atau mendongakkan kepala. Kedua, menyumbat hidung dengan tisu, kapas atau kain. Ketiga, menghembus hidung atau mengorek hidung. Dan makan makanan panas atau pedas boleh menyebabkan hidung kembali berdarah.